Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan puja kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjangkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajma'in. Selamat datang ke IKIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #Sebar Kebaikan. IKIM pada musim kedua ini, kita telah melangkah hari ini pada episod yang ke-27. Bermakna pertemuan kita telah adakan sebanyak 27 kali. Alhamdulillah, Allah masih lagi beri kita kekuatan, beri kita kesempatan. Allah masih lagi pilih kita untuk bersama-sama kita dalam majlis ilmu, apatah lagi ilmu yang berkaitan al-muta'alliq Al-Quranul Karim, kalamullahu subhanahu wa ta'ala. Sebab rakan-rakan, tuan-tuan dan perempuan, sempat saya sapa di sini, walaupun ada kita punya komen-komen yang dah terlepas naik ke atas. Saya bacakan siapa-siapa yang sempat di sini. Abang Anwar Surf, Waalaikumsalam. Daripada Imam Malik, rakan kita Hawa Samin, Makzum Ibrahim, supporter kita Nuriyah Suri, Raja Fajarillah, Wan Rohaiza, Siti Rabia, Makzum Ibrahim, supporter kita Salimah Saleh, supporter kita Fauzia Kasim, Rohana Yusuf, juga Haziza Ma'arif, Siti Zawiyah, Norma Syarif, Zaitun Yaakob, Halimah Aisyah. Ada juga bersama kita Akmal Haji, Asyah Sahid, Siti Zawiyah, Arena Omar, Rohana Yusuf, Zainab Abdullah, supporter kita. Adakah baru bersama kita menjadi supporter? Terima kasih. Mak Fauzi, supporter kita juga. Rohani Adam, Rosita Muhammad, Raja Fajarillah, Norma Syarif, Mazlan Marmin, Shanna Husin, Nur Simah Atan. Juga bersama kita Mukhlis Muhammad Tayyib, Nur Simah Adilah Abdul Wahid, Zaitun Matnuh, supporter kita, Dia Idora, dan semua rakan-rakan sahabat-sahabat anda yang sedang menonton IKIM pada ketika ini. Saya doakan anda, kita semua yang bersama-sama kita pada petang ini, diberkati dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya khusus memberi keselamatan, perlindungan kepada kita daripada wabak penyakit yang berbahaya, khusus COVID-19 pada ketika ini. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan perempuan, apa khabar? Sihat-sihat selalu hendaknya, mudah-mudahan. Dan bagaimana audio dan video di tempat sahabat-sahabat sekalian? Clear ataupun sangat clear? Kita berharap audio dan video teknikal tidak ada berlaku masalah, agar pertemuan kita pada petang ini dapat berjalan dengan lancar, insya-Allah. Baik, rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan, pada hari ini, hari Isnin, kita akan sama-sama meneruskan lagi perbincangan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim daripada suratul Baqarah ayat yang ke-61. Kita sambung sebahagian lagi ayat yang ke-61 untuk kita habiskan muka surat yang ke-9 sebentar nanti. Pun begitu, apa kata, untuk sebelum kita nak mulakan dengan lebih lanjut, rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan, saya mohon bantuan untuk tekan button like dan button share. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat kita di luar sana. Kita ajak, kita sebut sebagai ini satu perkara amar ma'ruf. Ajak rakan-rakan, sahabat-sahabat untuk membuat kebaikan. Mungkin sahaja ada rakan-rakan kita yang terlepas pandang daripada mendapat notifikasi Facebook. So dengan usaha rakan-rakan kongsikan video ini dapat kepada mereka, tentu sekali ia menjadi saham kepada kita juga untuk bekalan kita di akhirat sana, betul kan?
Baiklah sahabat-sahabat, terima kasih semua yang tekan button like dan share, dan kongsikan video ini sebanyak mungkin kepada grup-grup yang ada pada sahabat-sahabat semua sekalian. Baiklah sahabat-sahabat, marilah kita teruskan kita punya pertemuan ini untuk segmen kita yang pertama, bacaan contoh ayat suci Al-Quran Al-Karim. Okey, semua rakan-rakan dah bersedia kan? Kalau dah bersedia, alhamdulillah. Pasir Gudang Johor jelas, Alam jelas, JB jelas, jelas, Raja Fajarillah. Okey, terima kasih yang dah share. Baiklah, mari sama-sama kita lihat, sama-sama perdengarkan bacaan contoh yang saya akan kemukakan, bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, ayat yang ke-61 muka surat 9. Hari itu kita stop pada masa'altum. Okey, so tak apa, kita ambil sedikit atas, iaitu ayat ihbitu misran. Kita mula daripada situ. Okey, kita ambil sedikit ke belakang. Ataupun tak apa, kita baca saja daripada mula, tapi penerangan kita bermula daripada ihbitu misran. Okey, kita mulakan bacaan daripada awal, kita sambung sehingga selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ulang sedikit lagi pada ihbitu misran. Okey, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah bacaan contoh yang sama-sama kita telah perdengarkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan ia sedikit sebanyak menjadi panduan kepada kita. Dan untuk lebih jelas, apa kata kita lihat satu persatu apakah hukum tajwid yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran Karim yang sama-sama kita perdengarkan sebentar tadi. Dan kita boleh lihat di manakah tempat-tempat yang sepatutnya kita beri perhatian agar sama-sama dapat kita elakkan daripada berlakunya kesilapan dan kesalahan yang tidak sepatutnya kepada para pembaca Al-Quran Karim. Rakan-rakan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, baik, mari kita lihat satu persatu apakah ayat hukum-hukum yang terdapat padanya. Baik, kita terus mula pada waduribat selepas kita sama-sama selesai bacaan pada pertemuan kita yang lalu pada sehingga ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum, kita dah selesai. So kita fokus ayat kita yang seterusnya, hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat yang bermula daripada waduribat alaihim. Okey, baik sahabat-sahabat, waduribat alaihim, waduribat, huruf dad ini adalah salah satu huruf yang padanya ada sifat isti'la. Sifat isti'la yang kita katakan ia adalah sifat yang meninggi. Apa yang dimaksudkan dengan isti'la yang meninggi itu adalah suara kita meninggi, tolak ke langit atas. Waduribat. Itu baru satu sifat tebal antara salah satu yang ada pada sifat huruf dad. Satu lagi perkara huruf dad sifat yang tebal adalah yang paling penting adalah sifat itbaq. Sifat apa rakan-rakan? Sifat itbaq. Sifat itbaq ini adalah pengumpulan suara, pengumpulan udara di antara kita panggil lelangit atas dengan lidah kita. So untuk mudah faham bahasa adalah kita sebut sebagai O sound. O sound. Okay, O sound ini adalah kita sebut kalau du tidak ada lagi O sound. Du tidak ada O sound. Kalau ada O sound dia du, O. Kalau huruf ta, o. Nampak tak ada bunyi o belakang dia tu. Itu yang dimaksudkan dengan sifat itbaq. So kena tebal. Waduribat. Tidak boleh waduribat, dia akan jadi huruf dal. Kalau kita tidak ada sifat isti'la, tidak ada sifat itbaq pada huruf dad, dia akan bertukar kepada huruf dal. Waduribat, kena tebal. Waduribat, ri nipis huruf ra, bat ada sedikit hamas. Alaihim lai, itu ia mati sebelum dia berbaris di atas adalah hukum bacaan lin, kena baca dengan lembut. Alaihimudh-dhillatu, az-zillatu, huruf zal macam biasa. Kita kena keluarkan lidah kita, jangan segan silu, tapi hati-hati jangan terlalu berlebihan mengeluarkan lidah sehingga makhraj itu tidak tepat, menjadikan bacaan kita bukan hujung lidah yang sentuh pada gigi kacip hadapan, tetapi menjadikan pertengahan lidah sentuh pada gigi kacip hadapan. Okey, kena hati-hati. Tak nak buat alaihim wadzil, banyak sangat dia keluarkan lidah, jadi pada pertengahan lidah pula makhrajnya tidak tepat, itulah. Okey, so kena keluarkan sedikit lidah kita, hujung lidah sahaja sentuh pada dua gigi kacip bahagian hadapan. Alaihimudh-dhillatu wal-maskanatu, wal, jelaskan lam yang mati, al-maskana, sin yang bertanda sukun, tentu sekali jelas.
sifat yang ada padanya, iaitulah sifat safir, sifat desiran. Bunyi macam macam ular pun boleh kan. Wal maskanatu wa ba'u. Ba 4 harakat, u 2 harakat. 4 harakat itu adalah mad wajib mutasil, u mad badal. Kita sebut 2 harakat. Bi ghadabim, bi ghadabim. Huruf gha sangat hampir ataupun betul-betul sama tempat keluar dia dengan huruf kha. So hati-hati jangan sampai kita tertukar. Jangan baca dengan bi khadabin, sebab kita nak keluarkan gha itu dia sama tempat dia, tempat keluar yang sama, rumah yang sama, bilik yang sama. Sebab dalam rumah yang sama dia ada 3 bahagian. Dalam makhraj kita sebut sebagai makhraj rumah yang sama ada 3 bahagian, 3 bilik. Bilik yang pertama, bilik yang paling kita sebut sebagai pangkal. Yang kedua pertengahan, dan yang ketiga pada hujung tekak kita. So huruf ghin ini, keluar padanya adalah pada hujung kita punya tekak itu, dah hampir kepada pangkal lidah, dah sampai dekat nak kena dengan pangkal lidah. Kena hati-hati supaya tidak tertukar pada huruf kha dan huruf qaf. Juga sama huruf qaf pun dia boleh pergi. So dia hampir, okey. Cuba kita bayangkan banyak kita punya makhraj dalam mulut yang kecil kita saja. Ada tempat-tempat makhraj keluar padanya 28 ataupun 29 huruf. So banyak kan? Kita nak letakkan mana huruf-huruf di pangkal lidah, di hujung lidah, di tepi lidah dan sebagainya, pertengahan lidah. Okey. So rakan-rakan, tak apa, kita teruskan lagi. Bi ghadabin. Ada juga huruf isti'la di sini, sifat isti'la ghin ni. Kalau tak ada isti'la dia akan baca bi ghadabin, bi ghadabin, gha. Tidak gha. Kena tebal. Tolakkan kita punya suara itu ke atas dan langit. Bi ghadabim minallah. Bim, tanwin bertemu dengan mim adalah idgham al-ghunnah, jenis bahagian yang kamilan. Masukkan bunyi tanwin itu totally ke dalam huruf mim. Okey. Seterusnya, zalika waqaf qili, bagus untuk kita berhenti ataupun lebih baik kita berhenti. Zalika bi annahum, huruf zal macam kita sebut tadi, keluarkan sedikit lidah. Ujung lidah itu sentuhlah pada 2 gigi kacip bahagian atas itu, di hadapan itu. Okey. Zalika bi annahum, nun sabdu tentu sekali padanya adalah hukum wajibul ghunnah, wajib dengung, mesti dengung, yang mana kadar tahap dengung ini adalah ghunnah yang paling sempurna. So panjangkan sedikit daripada ghunnah-ghunnah yang lain yang paling sempurna. Kerana tingkatan ghunnah ini ada paling sempurna, ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna dan tidak sempurna. So ini yang paling tinggi kadar ghunnah, yang tentu sekali paling sempurna, bagi dia lebih lagi ghunnah daripada ghunnah-ghunnah yang lain. Okey. Zalika bi annahum, mim mati bertemu dengan kaf, izhar syafawi, tiada dengung, hanya ada ghunnah, sifat ghunnah pada huruf mim sedikit saja. Kanu, 2 harakat mad asli, ada sedikit. Okey. Ada sedikit kita panggil sebagai sifat hamas, ada angin. Tak boleh lah kita terus kosong je. Yak habis. Kita tak keluarkan kita punya suara sedikit hamas, angin. Okey. Yakfuruna, yakfuru. Kena hati-hati. Ra berbaris hadapan. Ramai yang tak dapat lagi sebut dengan sempurna, yang tak dapat baca dengan sempurna, kerana dia fikir huruf ra yang baris di atas sahaja yang kita baca dengan
tebal. Misra, ra, tebal kan. Misra, itu clearly kita boleh nampak tebal dengan nipis. Tetapi tak ramai yang dapat buat banding beza baris ra yang berbaris di hadapan untuk tebal dengan nipis. Ada yang kata yakfurun, dia kata pada dia ya sudah memadai, saya sudah baca dengan tebal. Yakfurun tidak tebal lagi sebenarnya. Yakfuru, ru itu masih nipis. Tebal yang bagaimana ustaz? Yakfuru, ru tebal begitu, okey. Yakfurun kanu yakfuruna bi ayatillah. Bi'a dua harakat mad badal, ya dua harakat mad asli. Tillah kena baca dengan nipis pada lafzul jalalah. Kerana sebelum kalimah Allah itu, sebelum kalimah lafzul jalalah ada huruf yang berbaris di bawah. Baris bawah kita ketahui baris yang lemah. Walaupun sepatutnya kalimah Allah itu kita baca dengan tebal, tapi kalau sebelum ni berbaris di bawah, dia menjadi bacaan lam itu kita tarqiq, kita nipiskan. Bi ayatillah. Okey, nipiskan. Tidaklah bi ayatillah. Tak perlu macam tu lah tidak. Bi ayatillahi wa yaqtulunan wa yaqtu. Qala surah ini sila beri perhatian yang penuh kepada qala surah. Dia punya lantunan adalah lantunan yang kecil. So begitupun lantunan yang kecil pastinya ada hampir-hampir kepada ia huruf yang hidup. Huruf yang hidup, kita hidupkan dia punya qalqalah itu. Jangan ada detakan yang kuat. Kalau tak hidup macam mana? Wa yaqtulun, qaf itu tidak hidup. Wa yaqa, ada lantunan yang kuat. Lantunan yang ringan, wa yaqtulun, wa yaqtulun. Okey, wa yaqtulunan nabiyyin. Nan, nun syaddah kan, jumpa dengan nun yang bertanda sabdu. Pastikan gunnah itu lebih, yang paling sempurna kadar gunnah itu kita berikan hak-hak yang sepatutnya kepada wajibul gunnah. Wa yaqtulunan nabiyyina. Nabiyyina. Kalau perhatikan di situ ada satu ya yang kita nampak berbaris di bawah dan satu lagi ya yang kecil. Jangan kita terlepas pandang. Ada ya yang kecil. Ia juga dikira sebagai ya yang mana dia terjatuh padanya hukum mad asli. Kerana ya yang mati tidak ada tanda baris sebelum dia berbaris di bawah. Ya yang pertama itu berbaris di bawah kan? Sebab itu kita sebut ia sebagai mad asli. Baca dengan kadar 2 harakat. Kena tekan. An yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Bighairi. Lembut di situ, bacaan yang lembut kerana adalah bacaan lin. Ya yang mati sebelum dia berbaris di atas adalah huruf lin. Itu kena baca dengan lembut. Bi ghairil haqq. Al-haqq. Di sini ada qalqalah. Pun begitu, kena pastikan qalqalah itu kita lanjutkan. Jangan terus bi ghairil haqq. Tidak tepat. Itu seolah-olah bacaan yang tidak ada syaddah. Cuba sahabat-sahabat, rakan-rakan lihat pada huruf qaf itu sebenarnya ada tanda syaddah, ada tanda sabdu. Nampak kan? Sebab itu kita kena bezakan. Qalqalah kubra, qalqalah yang besar itu dilantunkan ketika waqaf, yang mana ada syaddah, yang mana tidak ada syaddah. Kalau ada syaddah, pastikan lantunan dia ada, lantunan sama, masih sama, tetapi tempoh yang berbeza. Kerana kalau lantunan yang qalqalah yang tidak ada syaddah,
pada hujung ayat ketika waqaf kita terus directly bi ghairil haqq. Nampak kan? Directly. Tetapi kalau ada syaddah, pastikan lantunan itu delay sedikit. Sebab dia ada syaddah, menunjukkan huruf tersebut ada syaddah, kena ada kita panggil delay sedikit. Bi ghairil haqq. Begitu. Al-haqq. Beza dengan al-haqq. Directly. Al-haqq. Delay. Kita nak yang kedua. Yang kena delay. Sebab dia ada syaddah. Syaddah itu fungsi dia mesti kena lanjutkan. Okey. Seterusnya ada di situ ada waqaf qili. Bagus. Diberi keutamaan untuk kita berhenti. Dan seterusnya dzalika bima. Dua harakat huruf zal seperti yang kita sebutkan. Ujung lidah sentuh pada dua gigi kacip hadapan bahagian atas itu. Dzalika bima asaw wa kanu. Bima dua harakat mad asli. Asaw wa kanu. Asaw wa ka. Nampak huruf waw wa kanu itu ada syaddah bermakna sod. Terus masuk dalam huruf waw yang bertanda syaddah. Okey. Al-sawwaka. Tidak ada lagi al-sawwa. Dia tidak perlu kita baca dengan mad lin. Sebab kalau kita lihat di sini, kalau kita berhenti, dia adalah mad lin. Okey. Waw mati sebelum dia berbaris di atas adalah hukum lin, bacaan yang lembut. Tetapi apabila bertemu dengan huruf waw yang bertanda syaddah, bermakna function dia apa? Fungsi huruf syaddah ini menarik huruf sebelum dia masuk totally ke dalam huruf tersebut. Al-saw wa kanu. Al-saw. Kita kena bayangkan macam al-saw itu, waw itu tidak lagi dibaca. Tidak lagi ada di situ. Hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Kerana dia telah masuk totally secara sempurna ke dalam waw yang kedua. Jadi bacaan dia al-saw wa kanu. Asaw wa kanu. Ka dua harakat mad asli. Nu dua harakat juga mad asli. Ya'tadun. Ya'tadun. Ain. Huruf ain itu adalah sifat yang perlu kita beri perhatian, adalah sifat at-tawassut. Okey. Kita kena jangan sekat. Kita jangan sekat kita punya suara keluar. Dan tidak juga kita melepaskan suara kita berlebihan. Kalau kita sekat suara kita, dia akan bunyi ya, tadun, ya. Habis dia stop kat situ. Ya, tadun. Dia kena jalankan sedikit suara kita. Keluarkan sedikit saja, lepaskan sedikit. Ya, tadun, ya, tadun. Tak nak ya, tadun. Dia bukan sharp. Dia tidak sharp terus. Ya. Tadun itu kita tegah suara kita daripada keluar. Kena lepaskan sedikit. Ya tadun. Baca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat pada mad arid lis sukun. Begitulah penerangan sahabat-sahabat, rakan-rakan yang telah kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dia menjadi panduan kepada kita untuk kita elakkan daripada melakukan kesalahan dan kesilapan bacaan pada sebentar nanti. Baik. Seterusnya kita dah selesai untuk penerangan sedikit sebanyak tentang satu persatu ayat-ayat hukum-hukum yang terdapat dalam bacaan yang kita akan sama-sama kita pelajari pada petang ini. Dan apa kata kita teruskan untuk semakkan bacaan untuk segmen yang seterusnya, iaitulah Talaqi Al-Quranul Karim. So rakan-rakan, sahabat-sahabat, anda yang ingin bersama-sama dengan kita membuat semakkan bacaan, sahabat-sahabat, rakan-rakan semua dijemput untuk sertai ke Google Meet yang saya kongsikan pautan ataupun link pada komen di bawah itu.
So sahabat-sahabat boleh tekan komen di boleh tekan link itu dan boleh sertai sama-sama bersama kita di dalam Google Meet. Kita akan lihat bagaimana rakan-rakan sahabat-sahabat kita akan memperdengarkan bacaan masing-masing dan kita perbaiki sama-sama, mudah-mudahan sedikit sebanyak mendapat pengajaran ataupun dapat pertingkatkan bacaan mereka, dan rakan-rakan juga boleh ambil faedah daripadanya, teguran-teguran yang saya baiki kepada sahabat-sahabat kita semua. Okey, mereka dah bersedia bersama kita, so mari kita bersama mereka. Baik, siapa di sana silakan, siapakah pembaca pertama kita untuk memperdengarkan bacaan mereka, silakan. Sahabat. Assalamualaikum Ustaz, saya Puan Haisyar. Puan Aisyah silakan Puan Aisyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La tu dia lebih lagi panjang dia daripada ma kan. Sepatutnya jangan lanjut pada la tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sharp. Terus cuba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yeah. Teruskan daripada waduribat Waduribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Ya. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ya. Wa yaqtuluna nabiyina bi khairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Baik, bacaan sikit lagi asau. Kita kena, macam saya sebutkan sebelum ini, sad itu ada sifat itbaq, ada juga sifat isti'la, tebal. So walaupun ada waw di situ, dia menarik untuk kita nipiskan bacaan kerana lin kan sedikit di situ. Asau. So kena pastikan sa itu tebal. Dzalika bima asaw wa kanu, tidak asau. Sad di atas sa. Sad di atas sa kena bunyi asaw wa kanu. Jangan hilangkan sifat yang tebal. Cuba sikit lagi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Okey, boleh bacaan tu. Tahniah Puan Aisyah, bacaan yang bagus. Dan saya dengar tadi Qalqalah surah pun dah cantik dah bacaan dia. Tahniah, barakallahu fik. Bacaan ada peningkatan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Hantar link Discord Abang Anwar daripada daripada page Raja Belit dikit. Saya ada kongsikan link Google Meet sebenarnya kejap kalau perlukan di page satu lagi saya kongsikan juga kepada rakan-rakan kita yang daripada satu lagi page. Baik, sementara itu dipersilakan siapa lagi rakan kita yang ingin bersama. Perlu yang dipersilakan. Link Google Meet. Siapa? Seterusnya silakan. Ramai ni macam tak ada. Ya, silakan Puan Fauzia. Ke siapa tadi? Fauzia mana? Puan Fauzia Ali. Okay. Silakan. Suara dia double Dia macam lantun balik suara. Suara saya lantun balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa duribat alaihimus silatu wal Zillatu. Ada syaddah. wa duribat alaihimus silatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum Gunnah bagi lebih kanu lagi sikit. Ha? Gunnah bagi lebih sikit. Dzalika bi annahum kanu Maksud saya kalau lebih tu bukan kita tekan. Bukan kita tekan, bukan kena kuat. Tapi gunnah yang lebih panjang. Sama sedikit. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna Gunnah, an-nabiyina. nun syaddah. Ya. Wa yaqtulu. Double Arab. Macam mana? Ada double. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Baik. Sadaqallahul. Baik, okey. Saya tak boleh nak tegur directly sebab sepatutnya boleh banyak lagi teguran yang mungkin kita boleh perbaiki sebab Puan Fauzia punya suara tu dia lantun balik. Apa yang saya cakap tu dia jadi lantun double. Apa yang boleh kita beri perhatian pada Puan Fauzia sebentar tadi bacaannya, boleh fokus kepada wajibul gunnah. Apa yang kita sebut wajibul gunnah itu adalah huruf nun ataupun mim yang bertanda sabdu. Syaddah itu biar lebihkan sedikit. Contohnya pada bi'annahum, juga kepada ayat perkataan wa yaqtulunan nabiyyin. Dua perkataan tadi itu bi'annahum okey, kita dapat perbaiki. Cuma pada an-nabiyyin masih lagi ada kekurangan, masih lagi tidak sempurna. Maksudnya sepatutnya gunnah di situ adalah tingkatan gunnah yang paling sempurna. So dia kena panjang lagi daripada gunnah-gunnah yang lain. Dan yang lain itu pada perkataan yakfurun juga kena tebalkan lebih. Yakfurun, macam mana kita punya cara untuk tebalkan huruf ra itu, kita mesti ada lekukan pada bahagian pertengahan lidah kita. Yakfurun itu masih nipis. Yakfuru, beza kan? Yakfuru dengan uru. Uru, beza. Kita nak yang uru. Yakfuruna. Okey. Dan yang lain bacaan baik tahniah diucapkan kepada Puan Fauzia. Barakallahu fik. Sama-sama. Baik, silakan. Siapa lagi yang ingin bersama kita? Baik, berapa? Silakan Abang Anwar bersama kita. Abang Anwar nak baca? Nak cuba baca? Ya, nak baca. Silakan Abang Anwar. Ada juga kan wakil sahabat-sahabat kita daripada kaum Adam. Silakan Abang Anwar. Terima kasih bersama-sama kita. Abang Adam daripada page lagi satu ni, page Raja Blade satu lagi. Silakan Abang Adam untuk bacaan daripada Waduribat. Silakan. Waduribat. Dengar tak tadi kita punya bacaan penerangan kita? Maka bi'alladzi huwa khair. Bawah satu lagi. Waduribat bawah satu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
وضربت عليهم الذلة والمسكنة. Wal maskana, bukan mash, huruf shin. Wal maskana, huruf sin, s. Cuba lagi. Tidak ingat. وضربت عليهم الذلة والمسكنة Begitu. Terusnya. وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا Sedikit lagi Abang Anwar kita. يكفرون. Dzalika bi annahum, itu nun sadu kita biar gunah lah yang paling sempurna, panjang sikit lagi. Dzalika bi annahum, ambil pada dzalika bi annahum, gunah panjang sikit lagi. Dzalika bi annahum Tak ada. Bi'an, faham tak apa yang saya nak tegur kat sini? Tahu tak dekat mana? Tabdu. Kena panjang, kena lama. Bi'annahum, sekejap sangat, kesian dia. Dua akak situ. Panjang kan? Dua harakat dia, gunah dia paling sempurna. Dia gunah dia lebih lagi panjang daripada gunah-gunah yang lain. Dua harakat tapi dua ke atas. Tetapi padanya ada gunah yang paling sempurna. So kalau baca bi'annahum tak cukup. Yang cukup macam mana? Dzalika bi'annahum. Begitu baru sempurna, baru paling sempurna. Cuba lagi. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq. Okey. Sampai bi ayatillah dah okey. Bi annahum tadi pun dapat baik, gunah yang cukup. Cuma pada qala-qala sebutan dia begini, wa yaqtulu. Cuba. Wa yaqtulu. Qala-qala dia timbulkan. Wa yaqtulun, tak ada qala-qala. Wa yaqtulun, cuba sikit lagi. Wa yaqtulun, tiru macam saya. Ya. InsyaAllah. Ambil pada wa yaqtulun je. Wa yaqtulun. Nampak tak bunyi? Dia bunyi wa yaqtulun, tak bunyi dia punya lantunan. Qaf ada lantunan. Wa yaqtulun, beza dengan wa yaqtulun. Kita nak ubah bacaan kita kepada wa yaqtulu. Saya cuba sekali lagi ya. Cuba, tak apa. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq. Boleh, tak apa. Nanti tengok balik kita punya teguran itu, boleh perbaiki lagi. Teruskan bacaan. Zalika bi annahum, bawah tu, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Baik, alhamdulillah. Tahniah Abang Anwar. Bagus boleh baca dengan baik. Cuma ada sedikit sebanyak tempat-tempat yang teguran, antaranya pada nun syaddah itu. Dia kalau kita lihat apa yang telah ditulis dalam kitab Tajwid Al-Musawwar itu, dia ada tingkatan-tingkatan gunnah. Ada tingkatan gunnah yang sempurna, ada tingkatan gunnah yang paling sempurna, ada tingkatan gunnah yang tidak sempurna dan paling tidak sempurna. So dia ada tingkatan dia. Sebab itu kena gunnah itu kena pada nun sabdu dengan mim sabdu, itu adalah wajibul gunnah. Sebab apa nama dia wajib? Wajib dengung. Sebab tingkatan gunnah dia paling sempurna. Paling sempurna maksudnya lebih lagi gunnah-gunnah daripada gunnah yang lain. Contoh seperti idghamul gunnah, kan, itu ada gunnah.
ikhfa hakiki. Gunnah, wajibul gunnah ini lebih lagi paling sempurna daripada gunnah yang saya sebutkan sebentar tadi. Pun tahniah kita ucapkan. Terima kasih kebersamaan Abang Anwar kita, wakil daripada kaum Adam. Barakallahu fiik. Kita doakan mudah-mudahan terus maju jaya Abang Anwar kita. Terima kasih. Baik, seterusnya siapa lagi yang ingin mencuba? Silakan. Cuba Ustaz. Puan Nur Laili. Daripada Melaka ke Negeri Sembilan ke mana? Kedah Ustaz. Oh, Kedah. Okey, sorry. Orang Kedah. Silakan orang Kedah. Saya orang Perak, kahwin dengan orang Kedah. Tu dia. Duk Kedah Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faduribat 'alaihimudz zillatu wal maskanah. Ya. والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله Baik. ويقتلون Wa yaqtulun. Dia masih lagi tidak sempurna dia punya lantunan yang kecil itu tu. Wa yaqtulun. Jalankan, hidupkan sedikit. ويقتلون النبيين بغير الحق. Sikit lagi lanjut sebab ada syadah. Bi ghairil haqq. ويقتلون Lagi sikit. Wa yaqtulun. Dia lambat Wa yaqtulun. Lalukan sahaja. ويقتلون Itu. النبيين بغير الحق. Baik pun. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Barakallahu fiik. Bagus bacaan Puan Nurladi kan. Satu kali kita buat teguran terus dapat apa yang kita nak di situ. Barakallahu fiik. Beri perhatian kepada qala-qala sughra dan qala-qala akbar yang ada pada syadah sebentar tadi. Okey, tahniah Puan Nurlaili Amdan, sahabat kita. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baiklah, seterusnya teruskan lagi mereka yang ingin bersama kita. Silakan, siapa di sana? Saya Ustaz. Puan Azura. Ya, Pak. Daripada Ampang, betul tak? Dari Kedah, Kuala Nerang. Woi, Kedah juga. Orang Kedah ramai Kedah ini Ramai orang Kedah kita. Silakan. Cuba Ustaz Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa duribat 'alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Boleh sikit lagi kesempurnaan gunnah pada nun syaddah itu? Sikit lagi kalau dapat. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Baik, saya dengar asaw Asaw. Sod di atas so. Asaw. Dzalika bima asaw. So. Tak nak, jangan kita ambil saw terus So dulu.
Cuba lagi. Dzalika bima ataw wa Masih saw masih saw. kanu. So. Macam ni. Jadi cara dia, kita sebut dulu huruf so, sebut dulu so. So, Lagi so, so, sambung. Atau. So. so. Jangan asal ain tu jangan kacau lagi sebab kita nampak kita boleh sebut so, tapi bila kita campur dengan saw dia jadi saw pula so di atas sa. Tengok ni. Sebut dulu so sebut so. Begitu. Begitu. Ya, betul. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Begitu. Sedap kita dengar dia ada tebal dia. Sebab yang tempat lain dia baca bagus. Terbaik dah bacaan Puan Azura kan. Cuma kena hati-hati sebab gigil Ustaz lama dah tak ni. Sebab bila huruf yang tebal selepas dia ada lin, kadang-kadang dia kalah dengan kelembutan yang ada pada lin tu. Kegagahan, kekuatan, ketebalan yang ada pada huruf sebelum itu ditarik, dia kalah dengan lin. Maksudnya lin ni dia perempuan dia godaan dia kuat perempuan, kadang-kadang laki kalah. Macam tu kan kekuatan yang ada pada lelaki kan. Dia kalah dengan perempuan. Tapi kita kena beri perhatian kepada huruf-huruf yang tebal. Jangan sampai hilang sifat-sifat yang tebal walaupun selepas dia ada sifat-sifat yang nipis. Begitu maksud saya lah. Ustaz boleh Ustaz? Lagi zalika bima. Nak cuba lagi boleh, silakan. Lagi. Zalika. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, beza sekali kan dengan bacaan yang sebelum tu. Barakallahu fiik. Tahniah Puan Azura. Barakallah. Terima kasih Imam. Sama-sama. Baiklah, seterusnya siapa lagi yang ingin bersama kita? Kita ada lagi 6 minit. So mungkin dalam 2 ataupun 3 lagi pembaca yang ingin bersama kita. Silakan, siapa di sana? Saya Ustaz. Puan Siti Hawa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waduribat alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u biradabim minallah. Kalau ada sifat itbaq sikit lagi. Dha dah ada isti'la. Biradabim. Dia macam kumpul udara di antara lidah dengan langit atas itu. Dengan do dah ada isti'la. Do. Tapi itbaq sikit lagi. Biradabim. Waba'u bighadabim minallah. Okay, sikit daripada tadi. Teruskan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna. Kanu 2 harakat dulu atau line dia yang masalah sebab kita dengar kanu yakfur macam cepat. Kadang-kadang lain kan tapi cuba perbaiki balik. Kanu 2 harakat sempurna dulu. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Baik. Wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Boleh tak kita tekan nabiyin? Dia tidak nabiyin. Itu macam tidak ada syadah. Nabiyin. Dia ada syadah. Nabiyina. Begitu. Wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Baik.
Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Okey, bagus bacaan Puan Siti Hawa, tahniah. Barakallahu fiik. Cuma mana tempat tadi? Pada kalimat an-nabiyyin itu dia syaddah, dia beza dengan, walaupun syaddah sebenarnya ada dua huruf. Yang pertama huruf yang mati dan huruf yang kedua adalah huruf yang berbaris. Dia seolah-olah macam mat asli kan. So kita betul juga kita an-nabiyyin. Okey, macam begitu. Tapi sepatutnya kalau dah jadi syaddah itu kita kena tekan kan. Dia bacaan dia kena lanjutkan. An-nabiyyin. Beza dengan an-nabiyyin. Macam sama. Tapi yang pertama tadi kita nak an-nabiyyin. Kena tekan begitu. Okey, apa pun tahniah. Mas Siti Hawa bacaan bagus. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz. Sama. Okey, boleh seorang lagi ataupun kita bagi dua orang lagi untuk pembaca kita pada petang ini. Silakan, siapa lagi yang ingin bersama kita? Assalamualaikum Ustaz. Assalam, Puan Maznah. Silakan. Ya, saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihbitu Dia tidak misran. baris bawah pergi bukan I. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Ya. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dia macam panjang. Al-sawwaka. Macam panjang. Tidak perlu panjang di situ. Al-sawwaka. Begitu sahaja. Ulang sikit lagi. Lagi sekali Ustaz. Ya. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bagus. Yang panjang tu dah tak ada. Cuma ketebalan pada huruf sad. Macam kita sebut seperti tadi. Asaw. Saw. Asaw. Sebut saw dulu. Zalika bima asaw wa kanu. Sebut huruf saw dulu. Nanti. Kita perbaiki sikit-sikit. Satu-satu. Sebut huruf saw. Zalika. Dengar tak apa yang saya sebut ni? Saya kata sebut dulu huruf saw. Sebut dulu. Saw. So sambung dengan waw. Saw. Begitu. Saw. Begitu Dia bukan asaw. Asaw. Sebut saw tu kena bunyi ni saw yang tebal kan. Baru masuk dalam. Okey. Cuba lagi. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Masih lagi boleh perbaiki pada kalimah al-saw. Yang lain okey, tidak ada masalah untuk bacaan, bagus. Dan juga untuk peringatan supaya kita kata sustain ataupun selaraskan bacaan baris bawah kita tu. Ada yang kita boleh sebut dengan baik. Bi tu. Tapi kita baca pada permulaan tadi kan. Bi tu. Bi kita boleh sebut dengan tepat. Tapi huruf hamzah tu. Patutnya tu. Sama juga dengan perkataan bi ghairil haq. Bi ghairil haq. Begitu. Yang lain tidak ada masalah. Bagus. Semoga terus maju jaya Puan Maznah kita. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dan untuk terakhir kita beri lagi satu pembaca kita. Siapa?
Silakan. Boleh Ustaz. Puan Siti Rabia, silakan. Boleh. Cuba Ustaz Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, bagi sharp. Jangan lanjut. Qa. Ha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan sama, kan selaras. Bila 2 harakat, ta pun 2 harakat. Tak nak bila 2 harakat cantik, kita dah sharp. Tiba kepada tonir, kita dah lanjut begitu. Nampak tak keselarasan? Pada setiap mat yang kita bacakan tu kena sama. Teruskan. Wa batu. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Bagus. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Okey. Wa yaqtulunan Jadi wa yaqtulu. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Zalika bima asaw wa Okey, sekejap. kanu. Dia macam ada panjang. Al-sawwaka. Jangan panjang. Dia tidak ada mat pun dekat situ. Sebab ada waw syaddah. Selepas al-saw tu ada waw kan. Wakanu tu ada syaddah. Bermakna sod campur dengan waw syaddah itu. Al-sawwaka. Dia masuk dalam waw syaddah itu. Idgham kan. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Alhamdulillah, bagus Puan Siti Rabia dah kurang ke dia punya lanjut-lanjut tu bacaan. Barakallahu fiq, bagus, ada perubahan pada bacaan itu. Dan saya suka dengar huruf dot Puan Siti Rabia sebut tadi bi ghadabim, bi ghadab, tebal dia baik, ada itbaq pun baik juga. Tahniah Puan Siti Rabia. Barakallahu fiik. Sama-sama. Alhamdulillah. Okeylah. Begitulah bacaan ayat suci Al-Quran yang sama-sama telah kita perdengarkan. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak input yang baharu untuk kita teruskan tingkatkan lagi mutu dan kualiti bacaan kita. So sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Kita dah berada pada penghujung pertemuan kita. Saya mengucapkan tahniah kepada semua para pembaca yang telah memperdengarkan bacaan masing-masing. Alhamdulillah bacaan semua dapat disampaikan dengan baik. Cuma ada sedikit sebanyak perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian, teguran-teguran itu untuk kita jadikan panduan bacaan kita, untuk kita tingkatkan lagi bacaan kita dengan lebih baik. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, khusus kepada rakan-rakan supporter Imam Malik dan juga Page Raja Belit, dan juga tidak lupa kepada para penyumbang yang baik hati, yang bermurah hati, yang sentiasa memberi sumbangan. Saya doakan semua rakan-rakan sahabat-sahabat dimurahkan rezeki, diberkati dengan kehidupan tuan-tuan dan puan-puan di dunia dan di akhirat sana. Dan juga saya mohon maaf di atas kekurangan ataupun kesilapan dalam penyampaian saya ataupun teguran saya yang terlebih terkurang. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan segala dosa kita. Dan sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Kita akan jumpa lagi petang esok jam 5 petang dalam iKim #sebar kebaikan. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.